A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, muhasabah diri kita, kita tengok balik diri kita, bagaimana iman kita, bagaimana amalan kita, bagaimana tanggungjawab kita dan bagaimana tugasan-tugasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana kalau kita bertugas, kita bekerja, kita kena tengok balik bagaimanakah tugasan-tugasan yang telah diberikan, adakah sudah disempurnakan atau belum. Kalau anak-anak kita yang ada kerja rumah, maka mereka, kita selalu ingatkan macam mana kerja rumah, dah siap ke belum, esok nak habis sekolah, cikgu nak tanya. Yang di peringkat pengajian tinggi pula tengok assignment dia, dah hujung semester ni, assignment dah buat ke belum, nanti lecturer tanya, nanti markah tak dapat dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu yang baik, yang normal dalam kehidupan kita, di mana kita perlu selalu muhasabah dan kita cek balik dalam kehidupan kita. Namun dalam kehidupan kita beragama ini, kadang-kadang kita terlupa untuk kita melihat balik tentang diri kita. Kerana itulah rakan-rakan, teman-teman dimati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, agar dengan adanya majlis ilmu, adanya tazkirah itu, dia akan mengingatkan kembali tentang tanggungjawab, amalan-amalan, perkara-perkara yang perlu kita sempurnakan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala panggil kita, Allah taala jemput kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Bila Allah Subhanahu wa taala panggil, jom baliklah kepada Tuhanmu, kembali kepada alam yang asalmu di mana. Di situlah segalanya akan berakhir, dan ketika itu tidak ada ruang, tidak ada masa, tidak ada tempat, tidak ada peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi rakan-rakan, teman-teman dimati Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa pentingnya muhasabah diri, tazkirah, peringatan, majlis ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu itu berada di jalan-jalan yang akan membawanya ke syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui suatu jalan, berusaha untuk menghadiri majlis ilmu, sama ada secara maya ataupun secara fizikal. Kalau macam itu secara maya senang je lah Ustaz, kat mana-mana boleh lihat, betul. Tetapi pahalanya tak samalah, ganjarannya tak sama sebagaimana kita hadir majlis ilmu secara fizikal. Sebab bila kita hadir majlis ilmu secara fizikal ni, memang kita fokus, kita tak boleh buat kerja lain. Kalau kita secara maya ini, kita boleh sambil memandu, kita sambil buat kerja, kita sambil jaga anak, sambil masak, sambil siapkan sarapan pagi. Jadi banyak perkara yang kita boleh lakukan. Benda itu pun mudah. Tak perlu kita mungkin nak pakai pakaian yang proper, tak perlu nak start kereta, nak bergerak, tak perlu cari kenderaan. Jadi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berdasarkan kepada usaha ataupun kesusahan, kesukaran dalam kita melaksanakan suatu kewajipan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Maksudnya kaedah fiqh menyebutkan bahawa al-ajru ala qadri masyaqqah. Al-ajru, balasan, pahala, dia bergantung kepada kesusahan amalan yang kita lakukan. Samalah konsep di dunia ini. Kalau kita kerja lebih, kalau kita kerja kuat, maka biasanya ganjaran pulangan yang kita dapat tu akan lebih lah berbanding dengan orang yang bekerja senang lenang ataupun kerja main-main, kerja tidak serius. Ustaz, kadang orang tu tak ada kerja pun, dia duduk je kat pejabat, tapi kerja mengarah memantau, dia tak buat kerja pun.
Jadi rakan-rakan teman-teman, jadi konsep kerja ni terkadang fizikal kita tak nampak dia bekerja, tetapi kebertanggungjawaban. Contohlah tuan-tuan puan-puan ketua. Bila ketua ni memang tak nampak dia bekerja pun, tetapi bagaimana dia bertanggungjawab untuk memastikan sesuatu urusan, sesuatu projek, sesuatu tugasan itu dapat disempurnakan. Dan jika tidak disempurnakan, maka dialah yang akan bertanggungjawab. Risiko apa-apa dialah yang bertanggungjawab. So besar segi tanggungjawab yang dipikul oleh ketua tersebut. Baik rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung Jom Muhasabah Diri pada pagi ini yang dibawakan untuk anda oleh Akademik Keluarga Fitrah. Kita bincangkan apakah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni kita dah bincangkan antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, silaturrahim. Kemudian insya-Allah hari ini kita sambung balik di antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah as-salatu ala miqatiha. Itu solat pada waktunya. Jadi rakan-rakan teman-teman, saya ingatkan kepada diri saya sendiri, pada rakan-rakan, jom kita berusaha untuk kita solat pada waktunya. Kok mana pun kita sibuk, kita luangkan masa. Kita cuba berusaha untuk jadikan solat ini suatu keutamaan, prioriti dalam kehidupan kita. Memang rakan-rakan teman-teman, kalau nak diikutkan urusan dunia ini, dia takkan habis. Urusan dunia takkan habis. Bila akan habis? Bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, as-salatu ala miqatiha. Maksudnya sembahyang itu dilakukan pada waktunya. Jadi bila solat itu dilakukan pada waktunya, yang paling afdal ialah pada awal waktunya. Di dalam kita melaksanakan ibadah solat, daripada sudut waktunya dinamakan sebagai wajib muwassa'. Apa maksud wajib muwassa'? Wajib muwassa' itu adalah suatu amalan yang boleh dilakukan pada mana-mana waktu, di mana waktu untuk menyempurnakan ianya lebih panjang dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya apa rakan-rakan teman-teman? Bila kita solat ni berapa minit agaknya? Tak lama kan, kita solat mungkin antara 5 ke 10 minit. Kalau dah expert tu kadang tak sampai 5 minit. 2 minit dah selesai. Ya. Sebab apa? Sebab cepat sangat, dah expert. Tapi rakan-rakan teman, bila kita solat tu perlu dijaga rukun dan syaratnya. Antara rukun dia ialah rukun qauli, bacaan-bacaan yang perlu dibaca mestilah dengan sempurna. Kemudian segi pergerakan itu mestilah cukup. Rukunnya tamakninah dia, kata nak maksudnya bila sujud itu dilakukan dengan sempurna, ada tamakninah. Rukuk itu dilakukan dengan tamakninah, bukan nak cepat je. Jadi yang penting rakan-rakan teman-teman, bila kita tunaikan pada solat, kita jaga rukun yang bentuk fizikal dia, sama ada segi perbuatannya ataupun segi bacaan dia, ataupun rukun yang bentuk batin dalam rohani kita, segi khusyuknya, segi fokus kita kepada ibadah yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan menerima amalan solat yang kita lakukan. Jadi Nabi sebut antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salatu ala miqatiha ataupun as-salatu ala waqtiha, iaitu solat pada waktunya, dan paling afdal ialah pada awal waktu. Jadi situlah menggambarkan bahawasanya kita prihatin dan kita cakna, kita mengambil berat dan meletakkan keutamaan solat itu sebagai suatu yang penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan, betul, solat itu bukan perkara yang sangat penting. Dan hadis yang lain menyatakan, Rasul menyatakan, as-salatu imanuddin, sembahyang itu adalah tiang agama.
faman hadamaha faqad hadamad din, siapa yang meruntuhkan solat, meninggalkan solat, tidak solat, faqad hadamad din, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi rakan-rakan, teman-teman, jom kita selalu ingatkan daripada diri kita sendiri. Kita minta lah pasangan kita selalu ingatkan. Kalau kadang kita sibuk sangat pun, minta pasangan kita ingatkan. Abang dah solat belum? Ya, kalau yang isteri pula ingatkan, yang dah solat ke belum? Sama juga dengan anak-anak kita. Kita tengok, ya, selalu perhatikan mereka agar mereka sentiasa diingatkan dan diingatkan tentang solat. Kadang macam saya sendirilah, dah berusia macam ni, tapi bila jumpa orang tua kita, mak ayah kita, dia akan tanya, Din, dah solat belum? Jadi masukkan itu, maksudnya satu keprihatinan mereka agar kita sama-sama menjaga solat. Bukanlah bila ditegur itu menggambarkan ia nak satu penghinaan, dia tak percaya dengan kita, ada tahu-tahulah solat, kita akan solat kan, tetapi betapa mereka prihatin terhadap kita, betapa sayangnya mereka kepada kita, sering mengingatkan kepada kita untuk melakukan ibadah solat, ya. Jadi solat 5 waktu yang dilakukan itu telah ditetapkan waktunya. Jadi ketika waktunya telah sampai, ya, maka perlu kita lakukan, kerana bila waktu itu berlalu, ya, habisnya waktu, maka solat itu telah luput. Dan solat yang perlu dilakukan pada waktu tersebut, dia tidak boleh diulang, ya. Kerana setiap waktu, setiap orang kata dalam tempoh-tempoh kehidupan itu ada kewajipan-kewajipan yang perlu disempurnakan. Bila kita tertinggal, maka kita telah mengabaikan, mencuaikan, ya, suatu kewajipan yang perlu dilakukan pada waktu tersebut, ya. Jangan sampai solat itu luput daripada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka bahawa solat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, bukan dikerjakan secara qada, menggantikannya di luar waktu. Jadi ini memang tak sepatutnya lah kita lakukan pada waktu, kan kita tinggalkan dengan sengaja, kecuali lah kalau kita ma'zur. Apa dia ma'zur? Mereka yang diberikan keuzuran disebabkan apa? Disebabkan tertidur. Jadi dia tertidur, contohnya dia tidur daripada zuhur sampai asar, belum masuk waktu zuhur, dia dah tidur, ya, tidur kailulah, tiba-tiba terlalu penat, terlajak sampailah kepada waktu asar, maka disitulah dinamakan bersedia tertidur dan tidak sengaja dia telah terlepas waktu solat, ya. Tetapi kalaulah dia tidur lepas zuhur, selepas masuk waktu solat, ya, kemudian dia terlajak sampai ke asar, dia boleh dikategorikan sebagai meninggalkan solat dengan sengaja, ya. Kerana apa? Kerana dia dah masuk waktu, sepatutnya solatlah terlebih dahulu. Jadi rakan-rakan, teman-teman, itulah betapa pentingnya solat ini, dan ia di antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan solat itu pada waktunya, pada waktu yang ditetapkan. Dan lebih utama lagi, solat itu dilakukan pada awal waktu, menunjukkan betapa kita prihatin, kita mengambil berat, kita fokus kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibn Battal berkata, hadis ini menunjukkan bahawasanya bersegera mengerjakan solat di awal waktunya itu lebih baik daripada menunda-nunda pada waktunya, kerana solat hanya menjadi amalan yang paling disukai manakala dikerjakan pada waktu yang dianjurkan, yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan, teman-teman, memang jom kita selalu kita berusaha untuk menjadikan solat itu pada awal waktunya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang sikap mengabaikan ataupun melewatkan solat ini, ataupun kita mengambil ringan. Di dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat hingga kelima, Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, neraka wilah bagi orang yang salat. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan status kecelakaan ini kepada orang yang salat,
Sedangkan kita tahu solat itu adalah perkara yang penting. Solat itu adalah rukun agama. Bagaimana mungkin orang yang menunaikan suatu rukun agama, satu perkara yang asas dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran kecaman bahawasanya dia akan masuk dalam neraka wel. Iaitu Allah Ta'ala menjelaskan lagi, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Di sini menggunakan perkataan alladzina hum an ini maksudnya ialah meninggalkan. Orang-orang yang lalai daripada menunaikan ibadah solat dengan meninggalkan solat tersebut. Jadi ditunda-tunda, ya, tidak mengambil berat, ya, melalai-lalaikan hinggalah dia tertinggal solat yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakan-rakan, teman-teman, orang-orang yang solat, mereka ini termasuk ahli solat yang rutin mengerjakannya, setelah itu mereka melalaikannya. Jadi di sini bila orang beriman dia tahu solat itu adalah bukan satu tuntutan, satu kewajipan, tapi terkadang disebabkan oleh sibuknya dia, ya, oleh kerana banyak perkara yang perlu dilakukan, menyebabkan ia mengkesampingkan solat, akhirnya melalaikan, merengah-rengahkan solat sehingga meninggalkan solat tersebut, ya, dan mengerjakannya pada waktu yang telah terkeluar sehingga mengeluarkan solat itu daripada waktunya. Justru itu rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah kita untuk menjaga solat ini. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan solat dari waktunya. Jadi Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ini ialah orang yang mengambil ringan, orang yang merengah-ringankan solat, melewat-lewatkan solat sehingga keluar daripada solat pada waktunya. Betul tuan-tuan puan-puan, kalau kita terlalu fokus dengan kerja kita, nantilah kerja ada 2 jam lagi. Sekarang kalau asar contohnya, contoh Zuhur dalam pukul 1.20, sekarang baru pukul 8, tak apalah, relax lagi, betul kan? Lepas tu dah masuk Zuhur, tak apalah, panjang lagi. Zuhur ni sampai asar pukul 4, dia pun buat kerja pukul 4 dah. Ada lagi 20 minit, kejap lagi. Sampailah, alamak dah 4, syukur dia pun pergi toilet, ambil sembahyang. Bila nak takbir Allahu Akbar, pun takbir azan asar. Allahu Akbar, masuk waktu asar. Jadi di situ perbuatannya itu melambat-lambatkan sehingga habis waktu dan dia terpaksa melaksanakan pada waktu yang di luar, ya, yang telah ditetapkan. Itulah yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Dan kalau dalam ulama sufi, dalam tasawuf, jadi solat itu ya bukan sekadar pada fizikal saja, tetapi hatinya itu mestilah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasai kegerunan, ya, apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai juga orang yang solat tetapi hatinya lalai, ya. Segi rukun solatnya sah selama mana rukun solat yang 13 itu disempurnakan, tetapi kalau hatinya itu lalai, ya, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang terlupa berapa rakaat, 4 ke 3. Jadi tuan-tuan, itu pun tidak sepatutnya berlaku. Sebab kita nak solat, kita ni solat zahir dan batin. Zahir kita cukup rukun syarat dia sehingga solat itu dianggap sah. Yang kedua, segi hati kita, di mana hati kita khusyuk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingat kepada perkara-perkara yang lain. Jadi kalau kita masih ingat perkara-perkara yang lain, itu yang dikata tidak khusyuk. Jadi hati kita masih lagi ingat urusan dunia, ya. Terkadang kita terlupa bacaan-bacaan dan sebagainya. Jadi kita dah perkara yang perlu kita usahakan untuk perbaiki dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah Taala suka kepada kita, kita menjadi orang yang selalu menjaga solat pada waktunya. Berusahalah kita untuk sama-sama solat pada awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkati kehidupan kita. Jadi rakan-rakan, teman-teman, yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang lain. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.